Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fahana binti Rusli akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu Penerokaan Cerpen Eksperimen Roslan Jomel. Sebagai pengenalan, kemunculan cerpen eksperimen secara radikal pada dekad 70-an berpunca daripada pendedahan penulis kepada bahan bacaan sastra dunia. Pelbagai jenama yang diberikan kepada cerpen eksperimen mencerminkan keberanian penulis membawa teknik dan gaya baharu. Roslan Jomel antara penulis yang cenderung meneroka pembaharuan. Dengan menggunakan konsep eksperimen janaan Julie Armstrong, kajian ini ingin meneliti pembaharuan yang dibawa Roslan Jomel dalam cerpennya. Permasalahan kajian ini ialah hasil penelitian kajian lepas, rata-rata kritikan menyatakan penggayaan penulisan Roslan Jomel. Berdasarkan panel penilai Hadiah Sastra Perdana Malaysia 2014, menerusi kumpulan cerpen Selamat Datang ke Mellywood, menyatakan bahawa kumpulan cerpen ini telah berani lari daripada hukum logik dan membebaskan diri daripada bentuk dan struktur penulisan fiksyen yang biasa. Bentuk dan struktur penulisan fiksyen biasa ini membawa makna kepada teknik dan gaya baharu yang dibawa dalam lingkungan cerpen eksperimen. Makanya, kajian ini ingin meneliti apakah teknik dan gaya baharu yang dibawa Roslan Jomel dalam cerpennya. Objektif kajian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan struktur baru yang dibawa Roslan Jomel dalam cerpennya dengan menggunakan konsep eksperimen janaan Julie Armstrong. Kedua adalah untuk menghuraikan sumber penjanaan idea yang mempengaruhi Roslan Jomel dalam membawakan pembaharuan. Metodologi kajian ini adalah menggunakan kaedah kualitatif dengan menjalankan temu bual dan analisis teks kajian dan analisis data. Data diperolehi melalui sumber prima dan sumber sekunder. Kerangka kajian ini melihat ciri-ciri eksperimen janaan Julie Armstrong iaitu ketidakstabilan dunia nyata, tidak mementingkan hukum logik, terlibat dengan permainan tanda dan simbol yang bergerak membina kitaran makna yang tidak berkesudahan, pencerobohan teks dilakukan penulis, penggunaan metafora. Dapatan kajian dan perbincangan ini menganalisis dua cerpen terpilih karya Roslan Jomel iaitu Lelaki dalam Tin yang tersenarai dalam kumpulan cerpen Namaku Apel Kuning, Incognito yang tersenarai dalam kumpulan cerpen Selamat Datang ke Mellywood. Dua cerpen ini merupakan pemenang bagi kategori cerpen eceran dalam Hadiah Penghargaan Penulis Sarawak pada tahun 2008 dan 2010. Berdasarkan pembacaan teks ini, kajian menemukan nama-nama penulis seperti Haruki Murakami, Edgar Garrett dan Gabriel Garcia Marquez. Makanya, analisis kajian ini akan meneliti pengaruh tiga penulis ini dalam dua cerpen tersebut. Hasil analisis cerpen dalam tin, kajian menemukan pencitraan keterasingan watak dari zaman moden akibat mengalami konflik emosi. Menurut Julie Armstrong, penulis abad ke-21 kini gemar membawa watak keterasingan yang ingin lari daripada bandar untuk menuju dunia fantasi dan fiksyen yang syarat dengan lakaran imajinasi penulis. Gambaran ini ternyata dapat dilihat menerusi petikan teks cerpen ini. Memetik petikan teks seterusnya iaitu, setiap hari saya menjerit di dalam hati, mencari kebebasan di seberang sana. Ya, Gregor Samsa juga turut menderita keasingan. Petikan teks ini menemukan kajian dengan pencerobohan teks yang dilakukan Roslan Jomel daripada karya Haruki Murakami yang berjudul Samsa in Love. Gregor Samsa, ciptaan penulis Jepun ini juga sedang mencari kebebasan akibat dikurung dalam bilik sekian lama. Berikut merupakan petikan cerpen Samsa in Love. Perbandingan dua cerpen ini menemukan kecenderungan eksperimen Julie Armstrong iaitu terlibat dengan permainan tanda dan simbol yang bergerak membina kitaran makna yang tidak berkesudahan. Keasingan watak yang memberontak mencari kebebasan ini dilihat membawa perlembangan kelelahan manusia bandar akibat kesesakan hidup di zaman moden ini.
Pemilihan judul cerpen ini pula bersifat humor dan penerokaan watak ke ruang imajinasi ini mencerminkan penggayaan Edgar Keret. Dalam cerpen Pipes, perhatikan dua petikan teks tersebut untuk perbandingan. Inilah peralatan eskapisme yang membawa saya lari daripada tekanan kenyataan. Saya mencapai sebatang pensel 2B, membentang halaman-halaman dunia fiksyen, sebuah ruang gaib untuk saya merasai hidup sebenar. Ini pula adalah petikan cerpen Pipes. Tanpa mementingkan hukum logik, seperti yang digariskan konsep eksperimen Julie Armstrong, Rosalind Jomel dan Edgar Keret diteliti menggunakan penerokaan ruang imajinasi untuk merenung sudut psikologi manusia dekat mutakhir ini. Seterusnya ialah cerpen inkognito. Inkognito didefinisikan sebagai identiti yang disembunyikan. Judul cerpen ini seolah-olah ingin menyembunyikan lakaran latar dan suasana negara Tanjung Ketam atau Tanjung Sepit Ketam. Latar dan suasana yang dimetaforakan Rosalind Jomel ini menemukan kajian dengan daerah Macondo ciptaan Gabriel Garcia Marquez. Daerah Macondo yang dimetaforakan penulis Colombia ini menceritakan suasana berkaitan sosiopolitik. Pengasas Macondo iaitu Aureliano Buendia pada awalnya merupakan seorang yang berani dan berkarisma, akhirnya menjadi orang gila di pinggiran. Bermula dengan penemuan lelaki asing di negara Tanjung Ketam sehingga dia dilantik menjadi pegawai berjawatan tinggi kerana masyarakat mempercayai lelaki itu dari kayangan. Tanjung Ketam ciptaan Rosalind Jomel diteliti mengangkat isu hegemoni berdasarkan kebenaran mistik. Isu ini juga diangkat penulis sebagai kritikan beliau terhadap masyarakat Melayu yang gemar menyanjungi sesuatu secara berlebihan. Perbandingan dua karya ini menemukan kecenderungan terhadap konsep eksperimen Julie Armstrong, iaitu penggunaan metafora dan tidak mementingkan hukum logik. Akibatnya, pencitraan latar dan suasana membawa kepada ketidakstabilan dunia nyata. Kesimpulannya, terdapat penerokaan baru menerusi pencitraan latar dan suasana serta watak dan perwatakan dalam dua cerpen Rosalind Jomel ini. Dengan membawa cerminan kehidupan abad ke-21, dua cerpen ini diteliti menepati ciri-ciri eksperimen janaan Julie Armstrong. Teknik dan gaya baru ini pula diteliti berdasarkan hasil pembacaan beliau terhadap karya-karya penulis seperti Gabriel Garcia Marquez, Edgar Keret dan Haruki Murakami. Sekian saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.